sikap pemandu sekarang ni dia tak prihatin pada undang-undang, diikut kepala sendiri kan. Satu. Yang kedua, lori tu kalau boleh dia ada masa-masa dia datang. Orang selalu bawa laju lah lebih daripada had yang ditetapkan lah. Macam terlampau laju lah dalam satu tempat tu. Kadang-kadang ada orang tak nampak lah rider motor untuk lalu lah, tak buat apa lah. Satunya macam lori pasir. Pasir tak ikat dengan betul lah. Kamera tak ikat dengan kemas lah. Pasir jatuh, bertabur semua. Terus jalan jadi berpasir lah. Dia sangat-sangat berbahaya. Sebab dia rasa dia besar. So bila dia duduk tengah-tengah jalan, dia atas jalan raya, dia boleh buat sesuka hati. Contoh, dia boleh himpit-himpit kereta orang lain. Ketika saya bawa motor lah kan, bila di jalan raya ada yang tayar separ dekat tengah jalan, tu pun faktor kemalangan juga tu. Lepas tu dengan lori bila bawa muatan kosong, ada orang laju. Lepas tu kadang-kadang masuk simpan tak ada tengok belakang semua. Tak follow the rules lah. Sometimes diorang selalu tergesa-gesa. And then drive pun tak dekat lane diorang. Sometimes pergi lane kanan, which is sangat bahaya lah untuk pemandu kereta. Itu dia. Bayangkan kalau anda di jalan raya, depan anda mungkin lori minyak, lori bawa bala, lori macam-macam lebih muatan memang menakutkan juga, terutama yang trauma memandu. Dan ini yang perlu ditempuhi setiap hari, terutama kita pun tengok kalau zaman Anim sebut tadi, PKP berbeza. Jumlahnya terhad, tapi kali ini industri semua kembali rancak. Inilah perlu kita hadapi. Inilah realitinya sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia kan. Bagaimana dengan sikap pemanduannya dan mungkin pematuhan undang-undang yang perlu dilaksanakan dengan lebih ketat, ataupun apa yang sebenarnya kita perlu perhalusi tentang situasi ini yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Kita bersama dengan di studio, kita bersama dengan Tengku Ahmad Marwan dan Tengku Mahmud, Ahli Tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami dan juga secara maya. Ya, kita akan bersama nanti dengan senior Muhammad Syazwan Solah, seorang pegawai penyelidik. Nanti kita akan perincikan bagaimana untuk membantu dalam membincangkan aspek ini yang lebih jelas. Betul. Baik. Bila kita cerita tentang keadaan sekarang ni kan, dengan pertambahan kenderaan, kesesakan lalu lintas dan sebagainya, isu ini semakin lama semakin membimbangkan apabila kemalangan maut melibatkan kenderaan berat. Itu juga yang perlu kita bangkitkan isu ini. Tapi secara untuk kita faham, bagaimana sebenarnya keadaan itu begitu, adakah ianya begitu membimbangkan setakat ini dengan adanya kenderaan berat yang melibatkan kemalangan dan sebagainya? Okey, pertama sekali kita mesti faham lagi besar kenderaan yang kita pandu, lagi besar kemusnahan yang mungkin kita boleh lakukan jika berlaku pelanggaran lah. Jika tak berlaku pelanggaran, okey, selamat aja. Dan kebanyakan kenderaan berat yang kita lihat di atas jalan di Malaysia kita ni, kebanyakannya agak tidak mengikuti peraturan yang sepatutnya lah. Peraturan yang saya maksudkan adalah peraturan memandu dengan selamat. Contohnya, sebelum kita nak memandu, kita kena pastikan diri kita dalam keadaan yang sihat. Kita memiliki lesen memandu yang sah. Dan untuk memandu dengan lebih selamat kenderaan besar ni, dia bukan setakat memerlukan lesen yang biasa saja. Dia memerlukan lesen kenderaan berat. Dan juga seboleh-bolehnya pemandu itu menjalani latihan tambahan ataupun latihan yang lebih advance lah dalam pemanduan kenderaan berat, sebab cara pemanduannya memang sangat berbeza berbanding dengan kereta lah. Jadi semua orang perlu upgrade kan, tapi itulah siapa yang ada untuk memantau semua ini. Mungkin kena terdesakkan industri nak cari pemandu kan. Jadi itu tidak, orang luar tak tahu itu berlaku. Jadi macam mana melihat sekarang inilah kalau kita buat pemantauan peristiwa Rambang, corak dan juga mungkin pemanduan itu sendiri, adakah mencapai tahap yang diperlukan sesuai dengan faktor keselamatan? Okey, terus terang saya beritahulah melalui pemerhatian saya, kebanyakan pemandu kita di Malaysia ni kualiti pemanduannya agak kurang lah. Kalau saya nak kata sangat kurang, itu macam agak kejam juga kan. Tak cukup latihan ke apa? Mungkin kita perlu kaji semula sistem latihan dan juga pelesenan pemandu kita. Sebab kalau kita tengok di negara-negara maju untuk mendapatkan lesen memandu ni bukan satu proses yang mudah lah. Dia memerlukan jumlah jam latihan yang sangat banyak. Dan juga silibus yang diajar pun agak lebih advance lah, saya boleh kata. Silibus yang perlu dikemaskini lah. Betul, kita perlu nilai dan kaji semula. Bukan setakat nak melahirkan seorang pemandu saja, tapi yang penting kita nak lahirkan pemandu yang selamat. Itu yang berbeza.
Ya, dan kita juga bersama dengan Tuan Syazwan, kini berada secara maya bersama dengan kami. Tuan Syazwan, mungkin penjelasannya sedikit melihat kepada keadaan ataupun situasi semasa sekarang ini, sikap pemandunya dengan yang melibatkan kemalangan, dan juga kalau mungkin kita nak tahu apakah faktor-faktor yang perlu ditingkatkan, yang perlu dikuatkuasakan untuk mengawal keadaan ini. Pandangan Tuan Syazwan sendiri, silakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Okay, saya rasa saya mulakan dengan statistik sikitlah berkenaan dengan kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan berat ni. Okey, kalau kita tengok purata kenderaan berat yang terlibat dengan kemalangan ni adalah agak kecil. Lebih kurang daripada 5%. Tapi kebanyakannya, hampir 80% daripada kemalangan tersebut melibatkan kemalangan maut. Yang melibatkan yang seperti mana yang Tuan Marwan cakap tadi, lebih kepada motosikal. Okey? Okey, seperti mana yang saya selalu tekankan, biasanya kita punya road safety ni biasanya tanggungjawab kita bersama. Okey? Biasanya tanggungjawab tu tidak terletak kepada pemandu itu sendiri, tapi kepada operators, cara penggunaan kenderaan itu sendiri, penguatkuasaan, dan juga saya melihatkan pada waktu sekarang ni pemandu tu tidak dikira sebagai pemandu sebagai satu profession yang profesional. Jadi mungkin ada juga disebabkan oleh itu dia menjadi salah satu faktor lah penyebab kemalangan. Kalau tengok daripada segi statistik yang dipaparkan tadi, memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemandu-pemandu kenderaan berat seperti memandu dengan laju, memandu dengan cuai. Namun biasanya kita tidak hanya meletakkan kesalahan itu kepada pemandu itu sendiri. Okey. Bermaksud apa lagi faktor yang membawa kepada ancaman itu? Biasanya macam kalau kita tengok statistik dan juga apa yang kita tengok, betul memang ada kemalangan yang disebabkan oleh pemanduan yang cuai. Kita ada statistik yang menyatakan bahawa memang bila kita buat survey di jalan raya, lebih daripada 70% daripada pemandu-pemandu lori ni memandu dengan keadaan yang melebihi had laju yang dibenarkan. Baik. Adakah keperluan untuk kita menyemak semula cara pemanduan dengan mungkin setiap kali untuk mereka renew license, untuk mereka memperbaharui lesen kenderaan berat itu, perlu semak semula berapa banyak kesalahan yang dilakukan dan sebagainya? Perlu diperketatkan dari aspek itu. Bagus, itu idea yang sangat baik, dan saya rasa ada beberapa cadangan untuk dibuat perkara yang semacam tu. Setiap pemandu sepatutnya mengikut tempoh yang ditetapkan, perlu dinilai semula dari segi kualiti pemanduan dia. Sebab nak jadi seorang pemandu yang selamat ni, dia perlu ada 3 perkara penting lah. Nombor 1, dia perlu ada ilmu pengetahuan yang sangat baik. Lepas itu dia perlu ada kemahiran yang baik, cekap lah maksudnya. Dan yang paling ketiga, yang paling penting adalah dari segi sikap jugalah. Kalau kita ada ilmu yang baik, kita ada skill ataupun skill yang baik, kemahiran yang baik, tapi yang last sekali sikap yang tak baik pun tak ada juga. Betul. Dia boleh juga berlaku kemalangan. Sebab bila kita mahukan negara maju, kemudian pertambahan sektor industri, keperluan untuk bergerak ke sini, dan kita memerlukan lebih ramai pemandu. Tapi dari sini disebutkan tentang silibus yang perlu dikebaskinkan, pemantauan. Dari segi pihak majikan pula kan, mereka mahukan pekerja yang tip-top, yang selamat. Tapi adakah mereka juga melabur? Maksud saya dari segi menjaga kebajikan, memberikan bayaran yang terbaik supaya nanti mereka juga dapat perform dan ikuti lunas undang-undang yang digariskan. Betul, saya setuju sangat tu. Investment kat itu. Betul. Sebab tu saya katakan tadi, isu keselamatan jalan raya ni melibatkan banyak pihak. Jadi agak kompleks. Dan salah satu faktor yang penting adalah untuk kita improve keselamatan jalan raya adalah dari segi majikan itu sendiri pun mesti main peranan. Mereka tak boleh ambil tangkap muat saja, saya nak perlu pakai pekerja dan ada lesen dah cukup. Itu tak cukup sebenarnya. So majikan sendiri kalau nak memilih seseorang pemandu, kalau boleh dia perlu buat pemeriksaan yang sepatutnya dari segi rekod dengan PDRM contohnya. Kita takut ada rekod jenayah dan sebagainya.
Lepas itu kita perlu tahu juga kemahiran dia setakat mana. Kalau tak ada kemahiran, kita ambil dia sebagai pekerja. Kalau boleh, hantar dia kepada pihak yang berkenaan untuk dilatih dengan lebih profesional. Dengan lebih baik. Sebab memandu kenderaan berat ni dia memerlukan skill ataupun kemahiran yang lebih tinggi daripada biasa. Profession bawa lori ni bukan hanya driver lori yang seperti mana kita kelindan lori dan sebagainya kan. Kita perlu ada satu profesional pekerjaan yang kita patut pandang dengan pekerjaan ini. Okey, kita bersama dengan Tuan Syazwan juga. Tuan Syazwan mungkin boleh komen. Macam tadi kan kita dah bincang tentang apa syarikat pengangkutan ini boleh lakukan untuk menambah baik. Dan mungkin salah satunya adalah sebagai contoh pemasangan alat pengehat kelajuan yang perlu dipasang pada kenderaan berat itu mungkin salah satu yang perlu diwajibkan. Ataupun sekarang ini bagaimana situasinya? Adakah setiap daripada kenderaan komitmen daripada syarikat pengangkutan itu mereka laksanakan? Sebab rata-rata artikel mengatakan yang bila mereka periksa semula kemalangan tidak ada alat pengehat kelajuan di kenderaan berat tersebut. Mungkin komen daripada Encik Syazwan sendiri. Okey, terima kasih. Dari segi kerendaan itu sendiri, kalau kita tengok pada tahun 2015 kerajaan telah memperuntukkan ataupun menguatkuasakan undang-undang berkenaan dengan speed limiter bagi kenderaan berat. Okey, bagi kenderaan yang baru memang ada diwajibkan untuk pemasangan. Cuma saya rasa dari segi pemantauan penguatkuasaan lah. Kalau untuk kenderaan lain yang sekarang ni memang dipantau adalah syarikat-syarikat kenderaan bas ekspres. Itu memang diwajibkan untuk mempunyai satu sistem GPS untuk kita melihat pemanduan dan juga kalau ada apa-apa kemalangan yang berlaku, kita boleh trace back dia punya kelajuan dan juga pattern pemanduan pada waktu tersebut. Ya. Kabarnya ia melibatkan kos yang tinggi juga antara faktor syarikat pengangkutan tidak memasang di setiap kenderaan berat yang ada. Ataupun memilih, kadang mereka ada barisan truk yang ada tapi pilih tertentu saja untuk eksperimen. Belum keseluruhan lagi. Kalau bagi syarikat-syarikat majikan syarikat yang besar, biasanya memang GPS ataupun untuk tengok speed ni memang dijadikan satu benda yang basic kepada diorang sebab dia dari segi memantau kelajuan, dia juga boleh memantau pergerakan pemandu itu sendiri. Banyaklah syarikat-syarikat yang besar telah mempraktikkan benda ni. Kalau dari segi kos, saya rasa makin lama teknologi itu dah biasa. Kalau dekat kenderaan pun kita boleh dapatkan seperti dashcam kan, benda tu memang dah ada GPS built-in, memang sangat affordable buat masa sekarang. Sepatutnya tidak menjadi isu yang besar lah kan buat syarikat pengangkutan untuk meletakkan itu dia. Tadi kesanggupan untuk melabur untuk keselamatan tu perlu kita pertingkatkan. Baik, mungkin Tengku juga nak menambah lagi, mungkin apa lagi ruang yang kita ada. Ialah kalau macam industri tertentu mereka ada dialog, ada persatuan, ada apa semua untuk penambahbaikan. Jadi kalau dalam hal sebegini, apa ruang yang boleh kita anjak dari segi paradigma kemajuan ke arah kebaikan ini? Saya lebih kepada latihan pemandu. Saya lebih kepada latihan pemandu sebab saya sangat percaya jika kita memandu kenderaan yang paling selamat di dunia sekalipun, jika pemandu yang memandunya adalah tidak berapa selamat, kita tak dapat juga menjayakan nak menjadikan keselamatan jaya kita lebih baiklah. Jadi pemandu itu sendiri pun sangat penting. Untuk kita tingkatkan kualitinya. Bukan sekadar ada lesen saja tak mencukupi lah. Perlu ada satu benchmark yang sesuai untuk menaik taraf kualiti pemanduan supaya nanti mereka ni bukan hanya betul cabaran persepsi juga. Tadi kita ingat pemandu lori mungkin seperti ini, sedangkan mereka juga perlu ada satu latihan yang tuntas untuk mengangkat martabat mereka dan bergelar profesional dalam bidang pemanduan. Bukanlah kita nak adakan perbincangan ini untuk menyalahkan pemandu lori semata-mata, tetapi segenap aspek ataupun mereka yang terlibat. Ekosistem itu. Betul. Perbaiki. Baik. Terima kasih kepada Tengku Ahmad Marwan Tengku Mahmud, ahli tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor. Dan juga tadi Insinyur Muhammad Syazwan Solah, Pegawai Penyelidik di Unit Kenderaan Dagangan Pusat Pendidikan Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik BSP, Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIRAS, berkongsi data walaupun masih agak terhad tapi kita harap ini membawa kepada satu peningkatan yang baik untuk kemajuan bersama.